Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, And the Faizal. #1 podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the third Global Agritech Summit 2024. Come and join us this upcoming 8th and the 9th of October at the Sabah International Convention Center SICC for an amazing event and celebrations with the future of agriculture. Di sini Global Agritech 2024 akan memberikan anda all scope of angles to upscale opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang peladangan anda. Betul, bukan itu sahaja. Di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference, Q&A session, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas untuk hadirin dan hadirat yang hadir pada ketika itu. Yep. Tidak lupa juga kita pada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran GAY di GETS 2024. Selain itu juga kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jadi jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Yep. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari di www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012 335 5067. Ya, Pangkis. Sipping moonshine, summer as a top line. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarak ang braso, sumarap wala ito. Biro pa kita na haripanan, mo'y kita mangintang rawayan. Assalamualaikum warahmatullahi people. Bertemu kita di third part. Yes sir. Di mana kita ada kita punya guest di sini, Jaika, Tuan Jaika, yang mana dia ni ada kolam ikan ataupun industri kolam ikan pancing di Kota Marudu yang dinamakan sebagai Banan. Kolam Banan Magapon. Banan Magapon, kolam Banan Magapon yang Banan bermaksud Magapon. bermaksud Banan itu bermaksud rombongan ataupun segerombolan besar. Magapon itu memancing. Jadi segerombolan besar pemancing, lebih kurang gitulah. Yang mana dia sekarang juga adalah famous jugalah, naik juga nama ini Banan Magapon ni, yang mana dia ada buat, diorang panggil jom pancing ataupun JP setiap minggu, dan juga diorang ada buat tournament sebulan sekali, lebih kurang begitulah. Yang besar-besaran. Saya mau tanya Jaika, anak sudah 26, ada yang sudah masuk universiti 2 orang, dan saya dengar-dengar ada satu ni berada di Jerman satu. Dia sudah kembali ke Malaysia. Sudah balik ke Malaysia lah. Dia sambung belajar di Universiti Teknologi Petronas. Oh wow, Petronas. dia akan menjadi engineer lah ni, InsyaAllah lah dia akan keluar jadi engineer. Wow. Kau tengok ada kolam pancing, seorang guru, dan anak pun sekarang universiti dan sebagainya. Rasanya investment itu sudah terbayar lah. Alhamdulillah, syukur lah. Wow. Tahniah tuan. Berbalik kepada ekosistem industri ini, yang kolam-kolam ikan, kolam pancing ikan ataupun kolam ikan saja, banyak orang kasih yang diorang buat macam eco pelancongan. Kau tidak berminatkah untuk macam kalau ada budget kau buat homestay di situ kah, atau macam mana? InsyaAllah kalau ada budget lah, tapi Okey. jauh lah. Jauh lagi lah. Jauh lah. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Ada satu macam ala-ala rekreasi juga lah saya buat di kolam. Okey. Di mana saya sediakan 3 unit kayak. Oh, okey. Ada sekarang ni? Sekarang tidak sudah. Oh, agak planning lah kan. Sudah. Sudah buat. Tapi dia tidak mendapat sambutan. Okey. Sebab pemancing yang lain dia Terganggu. dianggap dia kalau kolam pancing lah. Oh, iyalah betul. Jangan mungkin tegang ikan dia bilang. Jadi saya ambil keputusan untuk menjual balik itu unit kayak itu. Oh, alah. Baru. Tapi itu cakap orang. Kita tidak perlu dengan sapu. Tidak salah.
Kita kena dengar cakap pemancing. Betul. Tapi saya rasa mungkin atas dasar sambutan itu kurang. Kalau sambutan itu hangat, Iya. kan lain cerita lah. Betul. Ya, kita kena ikut juga itu kitaran permintaan supply dan demand kan. Ini kira feedback daripada customer lah Bani kan. Yang kita akan ikut. Customer is king lah. Betul. When the time is right lah. Betul lah. So Jeka setakat ini sudah 8 tahun sekarang dalam industri kolam ikan pancing ni. Saya beranggapan selalu kolam pancing ni seperti tanah, lepas tu kolam. Maksud saya kan yang tanah yang ni bah, yang tanah macam tanah, bukan tiada rumput apa semua ni bah, yang begitu bah. Saya berfikir saya tidak pernah sampai. InsyaAllah ada masa kita boleh podcast di sana mungkin lah. Adakah macam mana kedudukan keadaan dia? Adakah dia macam mana saya membahasa ni ya? Selesa, of course selesa. Tapi adakah dia rumput terus kolam kah, ataupun dia tanah saja baru kolam, atau macam mana? Macam mana keadaan sekeliling kolam? Dulu masa baru siap dia memang tanah saja lah. Okay. Tapi bila sudah lama rumput akan tumbuh, dia kena maintenance lah. Potong setiap kali dia panjang, potong lah. So trim dia. Okay. Jaga yang potong sendiri. Ada orang. Ada orang. Besar satu ikan. bayar. Boleh lemas. I mean lemas penat lah. Lemas potong. Macam Saujana Hill saya tengok dia punya lebih kurang begitulah. Ya. Wow. Tapi Saujana Hill dia cantik lah. Cantik dan besar. Dia full time. Ya. Itu Uncle Acai dia full time. Dia tiap hari dia potong rumput. Dua hari dia potong rumput kalau dia. Tapi yalah itu dia bila dia buat full time dia kena begitulah kan. Betul. All out lah. All out lah. Tengok keperluan macam mana kan. Betul. So macam mana kau rasa industri kolam pancing ni di Sabah ni kau rasa, atau let's say just cakap Kota Baru dulu lah. Adakah dia statik? Kau rasa dia statik kah? Ada naik turun ataupun kau rasa dia akan lebih makin lama orang makin ramai stres, makin ramai mau cepat duit cepat mungkin pasti. Apa kau rasa dia punya masa depan di industri ni? Saya tengok ni industri pancing ni kan, kolam pancing ni dia, saya rasa dia semakin berkembang lah. Okay. Walaupun ada yang 1-2 orang pemancing yang apa kata itu main tipu. Bukan. Dia sudah bosan lah. Dia tidak mau sudah. Dia bosan. Tapi yang mengganti itu ramai tu. Pemancing baru ada yang ganti. Macam saudara Faizal ni. Jadi dia macam slow sudah. Dia macam slow. Tapi kalau ada pertandingan dia on juga. Cuma kalau yang JP tu jaranglah dia turun. Tapi yang mengganti itu yang pemancing baru tu bertambah. Satu hilang 10 datang lah. Nisbah dia. Bermaksud banyak dia demand ada apa kan? Ada. Demand tak pandai putus lah orang pemancing. Kadang-kadang kan aku masih lagi dalam grup. Kadang-kadang tu pemancing yang tanya, bila ada JP, bila ada JP. Oh gitu. Yang lauk lagi lepas game besar, selepasnya ada di mana buat JP ya? Boring kami. Umpan masih banyak. Mau kasih habis umpan dong. Begitu. Apa umpan? Apa umpan yang paling famous lah? Kalau kau sediakan kah masa mancing? Tidak. Ada penjual dia. Okay. Selain daripada penjual, kita boleh cari sendirilah. Okay. Macam saya kalau sempat saya cari sendiri umpan. Okay. Saya lebih yakin dengan umpan saya. Tapi kalau tidak sempat cari, terpaksa beli. Banyak jual di. Macam apa umpan dia? Apa ini? Dibuatkah tepung kah, campur-campur? Ada yang udang? dibuat, ada yang umpan hidup. Okay. Biasanya saya suka yang isi ayam lah. Isi ayam yang mentah dan yang di apa? Yang baru disembelih lah, yang baru disembelih terus. Boleh. Boleh jawab macam gitu. Dia peram kah? Dia peram taruh lada apa peram. Lapar pula tu. Bikin lapar. Saya pernah saya guna umpan KFC. Oh ya. Jadi juga kah? Coba tengok di YouTube. Type saja umpan 3 saat. Umpan 3 saat. Tapi betul-betul 3 saat kena sambar. Nanti tengok. Okey. Nanti kita tengok lah. Ada soalan ni. Okay. Sebab kau ni selain pada owner sebuah kolam, kau juga seorang pemancing kan? Dalam hampir 8 tahun, 9 tahun seorang pemancing kan? Dalam 9 tahun ni lah kan? Pernah kau paling besar pernah juara lah. Juara. Apa dia punya prize yang paling besar pernah kau juara? Tahun lalu 2006. Bulan 6. Tahun lalu
bulan 6. Okey, 2023. Okey. 2023. Saya pernah menjuarai memancing di kolam klasik Liangau. Wah, Ranau. Menggatal. Menggatal. Ui. Berapa berat? Masa tu berapa berat kau snack? Berat dulu. Jangan lu tanya price. Jangan lu tanya price. Berat dulu. 5.705 kilo. Okey. Paling berat lah ni. Ya, Masa tu. itulah paling berat. Wah. Berapa juara dia? 10,000. Jackpot. Itu betul-betul jackpot toh. Lepas tu dia ada uang terkumpul lagi. Okey. Dalam 3,000 lebih. Itu pun saya ambil. Saya dapat 13k lebih lah. 13,000 lebih lah. Sekejap. Kasih clarification sikit. Itu yang apa tu? Yang terkumpul tu macam mana? Kamu simpan satu anu lah. Ya, Semua orang simpan tabung. pemancing satu simpan sana. Berapa? Satu orang. RM10. RM10. 3,000 lebih. Itu pun 3,000 lebih. 3,000 lebih. Tapi itu untuk satu pemenang ya kan? Ya, satu pemenang saya. Oh, maksud dia macam mana? Kau boleh dapat tu? Sebab siapa yang paling Siapa berat? yang paling berat? Oh, 13,000 lah kamu balik. 13,000. Wow. Lepas tu sekali je lah itu perlawanan. Yang naik juara itu jangan kira lah. Woi, banyak. Ya. Okey. Ranking biasa itu enggak payah kira lah. Banyak pula tu. So maksud dia kau ni skillful jugalah. Tapi jadi juara baru satu kali lah. Ya, tapi juara-juara yang macam santai-santai itu Itu banyak kali Itu lah. selalu. Maksud aku yang game mega lah. kalau game mega ini itu baru sekali. 10k tu. Insyaallah 17 bulan 11 nanti Itu 105,000 Oh, Itu di mana? Itu di mana? di kolam Gemilang Valley. Berapa bulan? 17 bulan 10? 11 11. Okey, itu itu semua pacak kah? full sudah pacak dia. Full sudah. Semua. Kau tengok tu. Itu berapa pacak semua sana? Dalam lebih kurang 5,000 lah gitu. Letak 5,000 yuran dia berapa? 150. Kau kira Ken? sudah 100. sudah dikira tadi. Tadi tu kan? Ya. 750,000. Wow. Lepas tu hadiah keseluruhan dia campur 200,000 lebih. Jadi mau setengah juta lagi dia punya untung. Oh ya gila lah. Ini barang ni maksud dia kau kena besar kalau mana besar kolam kau. Tapi dia punya maintenance Maintenance dia, kau bayangkan ikan dia mau bekerja, jaga pekerja dia. kerja berapa banyak pekerja dia. Tapi kalau Itu lagi soal nomor satu. Bila contohnya kolam kau tidaklah besar betul kan? Itu berapa kau punya cost untuk apa? Gaji Maintenance lah. Bukan maintenance, Cost untuk lepas. untuk gaji setiap kali tournament satu kau. kali game. Ya. Okey. Biasanya dalam kalau kita ambil security macam rela kan, ada 3 atau 4 orang gitu, RM50 seorang. Okey. Oh, Lepas tu, bosnya. Dia punya IJK lagi tukang timbang apa semua. Kita ada kerani timbang. Okey. Kita ada tukang buka mata kail. Itu RM50 juga. Kalau 50 ya. ya 50. 4 jam untuk 4 jam. Lepas Berapa tu, orang? Biasa dalam kalau macam kolam saya itu kecil dua timbangan saja. Tukang buka ikan dua orang. Kerani timbang 2 orang. 2 orang, 4 orang. Sudah. Rela tadi 3 orang. Ya. Nah, 350. Dan satu marshal. nah Marshall. 400. Marshall paling mahal. Marshal biasa juga 50 juga. Jadi 400 lah. Ya. Paling kecil. Kos-kos tu ah. Wow. Itu pun mau kira je. Iya, kan? mau kira. Tapi 100,000 ah. Okey, sekejap dia akan join yang 17 kan? Ya. Nanti kita bincang belakang, kita tajah dia. Wah. Kita tajah dia tempat tinggal, tajah dia baju apa semua. Tapi kalau dia dapat 10%. Sikit tu 10%. 20% lah. Kita bagi dia duit minyak, tempat tinggal, kita pakai baju kita semua. Kinabalu Podcast. Kinabalu Podcast kan? Wakil. Juara Kinabalu Podcast. Kau bayangkan kita pernah tajah orang bodybuilder dulu. Ya, Pernah kita tajah. Ini lagi memancing. Ini mata duitan. Bukan mata duitan. Kita menyelam sambil minum air. So, okey, aku rumuskan sikit-sikit lah. Industri kolam pancing ni seperti Tuan Jaka cakap, dia punya demand tidak pernah putus, betul? Ya. Betul. Dan semakin besar kolam kamu, semakin banyak penyertaan dan semakin besarlah dia punya kos dan juga kemenangan lah. So patutlah kolam-kolam yang besar ni diorang boleh buat at least berapa kali? Contoh setahun. Dia pun ada jadual dia tu. Okey. Dia sudah dia ada takwim tahunan dia. Oh gitu. Dia boleh tekan 2 kali gitu satu tahun.
Biasanya kalau Atau lebih? 6 kali setahun. Uish. Tengok nama 3 juta je kalau tadi 450,000 kan untung. Mau dekat 3 juta dia untung setahun. Jadi buat itu saja. Wah. Kau dapat kerja je, kau bagi-bagilah Kalau bulan-bulan. kau kenal owner kolam tu dok, Ha. kereta dia warna lang-lang dok. Ya. Lepas tu setiap kali tournament dia buat banyak kali kopi kan, dia panggil dia DJ khas dia panggil, band boy dia panggil Untuk kasih hibur masa tu apa semua. Bah. Itu kala apa masa keramaian sana tu kan macam kala majlis kahwin. Dia macam konsert jadi. Padahal memancing. Ya. Tapi kadang dia macam konsert. Iya. Jadi orang happy. Keramaian ni orang datang kadang-kadang bukan dengan sendiri dengan family lagi. Iya. Jadi Support. yang berniaga sana pun besar untungnya. Pun happy apa semua. Untung semua ya. Win-win situation lah. Ikan pun win, menang tu. Orang free concert betul ikan tu. Ikan tu yang bergegar. Mati lah kena tarik karang. Itu je. Wow. Wih, syoknya. Aku ada pengalaman pergi lawat satu kolam di Kudat. Aku lupa sudah sebelah mana, tapi masuk sebelah kanan lah kalau dari Kota Marudu. Dia kolam air masin tu. Iya, kolam air masih Payau. Memang besar kolam dia. Gila, macam hujung ke mata kau pun sampai begitu. Itu kalau tidak silap dia satu kali dia buka game dia terus tutup. First time dia buka dia rugi besar. Oh ya kah? Oh ya kah? Sebab itu kita dah datang kan Jack. Oh. Wah. Berapa dia rugi? Aku rasa mau dekat 50k je dia. Itu macam Cina punya tu kan, dah silap Ya. Chinese ah. Alamak. Hampir dia kasih battle tu game. Tapi owner dia kaya jangan dia tidak malu jangan dia kasih jalan jangan dia masa tu. Itu macam berapa ratus ribu hari tu? Macam berapa ratus ribu tu? 50k kah? Oh, 50k kah? Dia apa itu? Dia soft kan? Setakat ni paling besar di mana? Di Keningau tu kah paling besar? Ni lah. Keningau. 100 berapa? 50,000? 105. 105,000. Juara. Itu yang saya dapat tahu. Bukan orang Sabah saya lagi datang, orang Brunei, Sarawak, Semenanjung semua tu kan. Dari Limbang semua. Kadang-kadang yang pelancong dari Pelancong pun ikut. luar negara pun ikut. yang Datang. orang-orang putih itu. Ya. Ikut sekali. Ada datang juga. Boleh tahan no? Wow, amazing. Okay, berapa lama selalu tournament ni? Berapa jam? Mengikut kolam tu lah. Biasanya 8 Dari pagi sampai petang lah. Bukan. 6 jam atau 7 jam. Oh, jam berapa selalu mula? Okay. Kalau di kawasan Keningau dia akan mula jam 9 Habis tamat pukul jam 3. 4. Pukul 3-4 gitu. Kita ada rehat 1 jam. Lepas tu adalah penyampaian hadiah apa semualah. Ya, ada. Wow, amazing. Okay, sebelum kita akhiri kita punya podcast ni, saya terinspirasi tentang kolam ni sebenarnya. Bukan sahaja dari segi perladangan piara sapi, piara ayam, piara kambing sebenarnya, tapi juga piara ikan ni ataupun kolam ni pun adalah satu daripada boleh menjadikan sumber pendapatan. Betul. Seperti Tuan Jaika dia sudah kira memberikan contoh lah. Dan bagi aku itu adalah inspirasi yang bagus kepada para penggiat, para peminat untuk membuka kolam dan sebagainya. Apa kau punya nasihat kepada orang-orang yang berminat dalam ini industri? Kalau rasa berminat selagi ada modal Timbak. teruskanlah. 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 Dan kena study betul-betul lah. Okey. Apa yang perlu di study tu? Cara mengurus Okey. dan perlu banyak kawan lah. Okey, kena networking kena bagus lah. Ya. Baik. Alright, sampai di sini saja podcast kita kali ini nih. Kami ingin memberi terima kasih kepada Tuan Jaika Anak Kangit daripada apa nama kapan? Banan. Ayah. Banan tapi Magapon. sebelum tu. Sebenarnya Tuan Jaika ni kan dia punya kolam ni dia ada satu trend bang. Aku tidak akan lupa. Dia ada lagu khas. Oh ya kah? Jadi boleh tak kasih dengar sikit lagu keramat kolam Banan Magapon. Oh begitu ada. Ada team song. Oh jadi orang tahu itu trademark lah. Ya. Apa itu? Ada lagu kah? Ada tapi di sini dalam telepon. Okey. Ada apa? Kalau mau tahu kamu ikutlah kan di tournament tempat tapi setiap kali game mesti akan akan keudarakan itu. Wajib. Dan satu lagi kita punya guest ni sebenarnya dia seorang artis juga. Oh iya, penyanyi juga. Main alat tradisional pun. Ya, saya tahu tu. Kebangsaan. Ya. Bukan je itu, dia boleh zumba ada lesen dia ni. Jangan main. Sukan pun banyak lesen dia ni. Sukan jangan cakap. Jangan cakap lah. Jadi
terima kasih Tuan Jeka Narangit. Kami dari Kinabalu Podcast sangat berterima kasih kerana sudi hadir, sudi berikan inspirasi kepada ramai pendengar-pendengar. Dan saya juga ingin berkongsi tentang aggregates ini. Kalau Tuan Jeka ada masa terluang pada 8 dan 9 tu nanti, why not, boleh pergi sana. Mungkin dia bagi kamu satu teknologi baru, cara yang baru untuk kita upscale kita punya bidang. Begitu juga kepada yang menonton ni, kalau kamu ada di Sabah ni mau datang 8 dan 9 di AgriTech Summit. So thank you so much Jeka. Ya. Alright. So podcast kita sampai di sini saja. Kita akan berjumpa di podcast yang akan datang. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the Third Global AgriTech Summit 2024. Come and join us this upcoming 8th and 9th of October at Sabah International Convention Center SICC for an amazing event in celebration with the future of agriculture. Ya, di sini Global AgriTech 2024 akan memberikan anda all scope of angles to upscale opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang peladangan anda. Bukan itu saja, di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference, Q&A session, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas buat hadirin dan hadirat yang hadir. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di GATS 2024. Selain itu juga kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari di www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Jadi sampai di sini, sampai di rezeki dan kesempatan episod-episod seterusnya. Saya Ricardo, saya Kenny, saya Faizal. kami dari Kinabalu Podcast dan The Board Podcast di Sabah. Ciao, 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 Bella, ciao. Hi, I'm Mr. Beast. You are listening to the #1 podcast in Sabah, Kinabalu Podcast.